ping ada berapa pintu syurga? Oh sudah. Haji ada berapa pintu syurga? Tu 7. Yang apa yang tuan-tuan dengar semua betul. Tapi yang apa hamba mengaji daripada kitab-kitab berdalilkan Fathul Bari dan sebagainya, maka pintu syurga jumlahnya ada 10. Allah Akbar. 10. Nak bagi faham, adakah yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan dengar, tuan-tuan catat selama ini salah? Tidak. Bahkan itulah yang telah diijma'kan oleh para ulama. Tetapi ada juga kaul-kaul, perawi-perawi, pendapat-pendapat yang lain. Sebagai contoh, berapakah jumlah sahabat Nabi SAW? Bantu ping jawab. Ya? Jumlah sahabat Nabi. Syekh jawab. Tak tahu. Haji jawab, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Syekh jawab, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Tak tahu belaka kan? Kalau tuan-tuan mengaji kitab ijma' ulama, mereka akan menakalkan jumlah sahabat Nabi berjumlah 124,000. 124,000 orang yang pernah mengaji dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan akhir sekali mati kerana mempertahankan iman. Ini dipanggil sahabat. Tapi apa pula yang hamba mengaji daripada kitab ulama-ulama sufi dan sebagainya, jumlah sahabat Nabi berjumlah 240,000. Kan berbeza pendapat ini. Adakah salah? Tidak. Peganglah mana fatwa, peganglah mana pendapat yang tuan-tuan nak. Begitu juga masalah pintu neraka. Kalau tuan-tuan mengaji sebelum ni, pintu neraka ada berapa? Bagi hitam jawab. Pintu neraka ada berapa? Ya? 10 juga. Dia dengar pintu syurga 10. Dia beramat kata pintu neraka 10. Baik. Daripada fatwa, daripada pendapat, daripada hukum yang tuan-tuan biasa dengar sebelum ini, maka berkata ijma' para ulama, pintu syurga ada tu 7. Tapi apa yang hamba pegang, apa yang hamba mengaji, kata ulama pintu syurga ada 8. Ya, pintu neraka adalah 8. Cuma bagaimana jadi 7? Dari 8 tadi 1 tak kekal. Dari 8 tadi 1 tak kekal. Mana nerakanya? Yakni kata Nabi namanya neraka Jahannam. Neraka Jahannam tak kekal tuan-tuan dah. Dalil yang pertama, kerana kata Nabi SAW, neraka Jahannam ni orang kafir tak masuk. Yang masuk neraka Jahannam dipanggil neraka yang paling bawah sekali, semata-mata orang Islam yang kenal Allah Ta'ala tu ada, Muhammad tu ada, tapi taksir beriman dan sebagainya, maka dicampak di bawah neraka yang paling bawah sekali. Orang kafir ni tuan-tuan memang tak beriman dah, sebab di dalam agama dia kepercayaan dia lah lain. Maka Allah Ta'ala pun dalam neraka juga, tapi di atas neraka-neraka yang lain. Dalil yang kedua, mana apa kata neraka Jahannam tak kekal? Dalam satu hadis yang begitu panjang telah dinakalkan oleh Nabi SAW kepada kita, tiap-tiap hari Jumaat tuan-tuan, ahli-ahli syurga dan ahli-ahli neraka akan keluar berhimpun. Dalam kitab ketika menceritakan bila mana Nabi Isra dan Mi'raj, syurga di belah atas tuan-tuan, neraka di sebelah bawah. Di antara syurga dan neraka, di tengah-tengah ni ada satu laman digunakan sebagai perpindahan ahli neraka kepada syurga. Kata Nabi, tiap-tiap hari Jumaat para ahli syurga akan berhimpun. Di syurga ada pasar raya, di syurga ada kedai, di syurga ada pasar. Tapi kata Nabi, pasar di syurga bukan untuk berjual beli, untuk bertemu bersukaria semata-mata. Dalil ada. Baik. Jumpa-jumpa tu, maka kita akan nampaklah juga ahli neraka dan sebagainya. Pada hari Jumaat, ahli neraka juga, mana-mana mereka yang kena azab, semua keluar daripada pintu neraka, terus bersujud ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rahmat daripada Tuhan supaya mereka diampunkan. Maka rahmat Tuhan makin luas, dipilih, dikeluarkan. Dengarlah hadis tuan-tuan ya. Bila mana dikeluarkan satu golongan daripada neraka ke tengah-tengah laman untuk dipindahkan masuk ke syurga, maka semua nampak neraka. Allah, patut lama tak nampak Ustaz Irwan dekat neraka, rupanya Allah. Contoh, cari-cari tak jumpa. Mana hendaknya panggil kuliah tak datang, padahal berjanji SMS dan sebagainya,
yang hamba tak kenal. Tiba-tiba dia kata encik nak jumpa sama ustaz ni. Bila jumpa bergaduh nak sakat dan sebagainya. Rupa-rupa dia ni seorang suami kepada seorang perempuan. Perempuan ni hamba tak kenal dia. Cuma dia telefon dalam seminggu dua ni nak tanya berkenaan masalah dia dengan suami dan minta tolong supaya hajat dan sebagainya. Dan kemudian laki-laki suami dia ni dapat nombor telefon dia kemungkinan daripada telefon isteri dia. Maka berlaku perangan tuan-tuan antara hidup dengan mati. Allahu Akbar. Dan bermakna kita mendapat satu masalah yang kita sendiri tak pernah lalu. Ketol untuk juga tuan-tuan. Telefon tak angkat-angkat dah. Biarlah kuliah tak kuliah memang tak boleh pergi. Ya Allah. Baik sahabat. Bila mana sahabat duk tengok, kawan duk tengok, isteri duk tengok, maka datang perasaan malu. Datang perasaan malu ni ahli neraka nak syurga kan. Maka Tuhan berkata, wahai para malaikat, setelah dimandikan mereka dalam telaga Kausar dan telaga Kausar ni hebat tuan-tuan. Bila mana kita masuk, yang tua tadi menjadi muda dan yang hitam menjadi putih, yang bodoh menjadi comel. Ni kelebihan telaga Kausar. Agak-agak kalau ada dekat dunia ni, hampir cek 5,000 pun orang datang dah. Dan kita cek 10,000 pun ramai nak mandi. Sebab apa? Telaga tu begitu hebat. Yang tua keluar-keluar jadi muda. Yang sakit keluar-keluar jadi sihat. Bermakna yang hitam keluar-keluar jadi putih. Ni kelebihan telaga Kausar. Bila dah keluar, duduk di tengah-tengah laman, maka berfirman Tuhanlah ahli kursi. Dia kata, wahai para malaikat, masukkan mereka ini ke dalam syurga aku. Maka berkata puak-puak ini, ya Allah, kalau bolehkan kau masukkan kami ke dalam neraka balik. Dia minta masukkan dalam neraka balik. Sebab apa? Kerana kami terlampau malu, ya Allah. Adik-beradik duk tengok, sahabat duk tengok, anak murid duk tengok, kawan-kawan duk tengok. Tak termampu kami untuk ke syurga. Allah berbadan. Ni bila mana malu sangat nak ke syurga pun tak singgah. Maka Tuhan kata, wahai para malaikat, engkau bawa mereka ini mandi pula ke kolam yang bernama Al-Hayat. Dekat tengah laman ni tuan-tuan ada 7 kolam. Dimandikan kita di atas kesalahan masing-masing. Hayat bermakna malu. Jadi mereka yang datang malu tadi, bila mana dimandikan dalam telaga Al-Hayat, keluar-keluar saja, maka hilanglah kemaluan mereka. Tak rasa malu dah. Kemudian dimasuklah syurga, masuk tuan-tuan. Maka kata Nabi SAW, akan datang satu Jumaat yang akhir sekali, yakni golongan yang akhir sekali akan masuk syurga ke Tuhan. Bila mana diambil golongan yang akhir sekali ini, maka kata Nabi dijahannamkan neraka jahannam, dibinasakan. Sebab tu nama dia neraka jahannam. Maka yang lagi 7 terkatuk pintunya. Khalidina fiha abada. Duduklah dalam tu selama-lama. Baik juga ahli kursi. Orang yang akhir sekali ni tuan-tuan, bila mana dibawa mereka ini mandi telaga Kausar, yang bodoh jadi comel, yang putih yang hitam jadi putih, yang betul yang tua jadi muda, kemudian diletak di tengah-tengah lapan tadi. Kemudian berfirman Tuhan, wahai hamba-hambaku, maka kamulah golongan yang akhir sekali akan menikmati nikmat-nikmatnya. Yang peliknya, Allah Ta'ala yang begitu baik memberi mereka ini beberapa specialized. Allah Ta'ala tanya pula kepada mereka, wahai hamba-hambaku, lagi kamu mintalah kepada aku apa yang kamu nak. Dia semua minta. Maka berkata mereka ini, golongan yang akhir sekali akan masuk syurga Tuhan. Mereka berkata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kami letih dah kena bakar, letih dah kena azab, letih dah kena katoh, letih dah kena pekong dan sebagainya. Kami tak yang lain, ya Allah. Bahkan alangkah baiknya kalau kamu beri kepada aku rumah-rumah sebagaimana rumah kami di kota warisan dulu pun tak apa dah. Allah, ni permintaan orang yang akhir sekali. Walaupun Allah Ta'ala memberi kepada mereka otoriti, tak ya Allah, kami letih dah kena azab. Bahkan kami lagi suka kalau kamu beri kami rumah sebagaimana rumah kami di dunia dahulu. Flat-flat dah, teres-teres dah, banglo-banglo dah. Kami rasa itu dah bersyukur. Allah Akbar. Tuhan kata, tak apalah wahai simpulan, maka inilah karunia yang akan aku beri kepada orang yang akhir sekali masuk syurga aku. Maka dengarlah ahli kursi. Kesimpulannya tuan-tuan, tak kala orang yang akhir
kali dimasukkan syurga di Tuhan. Besar mana syurga dia? Tak besar. 2 kali misbah dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang akhir sekali dia, yang tak pernah beriman kepada Allah Ta'ala, semayang tak ada, puasa tak ada, berjudi, berzina dan sebagainya, cuma kehidupannya beliau dikekalkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas satu syahadah semata-mata, maka tetap dimasukkan dia ke dalam syurga Tuhan. Dan besar syurga dia 2 kali misbah dunia. Apatah lagi tuan-tuan yang kenal Allah Ta'ala, kenal Muhammad sebagai Rasul, beribadat, semayang, puasa dan sebagainya, maka syurga kita tak boleh terfikir oleh akan, kan? Tak boleh terfikir oleh akan. Bila berjumpa Allah, bersalam, peluk cium balik Allah, imam lama tak jumpa, mana pergi? Hamba kata Allah dulu hamba duduk dalam neraka, baru dapat nak merasa nikmat syurga dan sebagainya. Contoh, maka imam dah peluk cium hamba tuan-tuan, tak panggil Ustaz Irwan dah, sana ustaz-ustaz tak ada dah, bagi muat tu je. Contoh, imam jumpa hamba tuan-tuan dah peluk cium, imam ajak pergi rumah dia. Allah Akbar. Bila imam ajak pergi rumah dia, pakai naik burak, imam naik burak dia, hamba naik burak hamba. Cerita pasal burak ni tuan-tuan, itu cerita berjuta tahun setelah masuk ke syurga. Kata Nabi, daripada padang penghisapan. Contoh, kita dah kena timbang, Tuhan kata kamu dinikmatkan akan masuk ke syurga aku, contoh, maka ambil kunci pintu, ni pergilah syurga kamu. Kata Nabi, daripada padang penghisapan tadi nak sampai ke rumah tuan-tuan, perjalanannya beribu tahun. Yang jadi beribu tahun tu bukan jauh dah. Terlekanya kita di atas nikmat-nikmat yang Tuhan buat. Baru setapak Allah peliknya, Allah hebatnya, Allah apa tu, Allah apa ni. Jalan lagi setapak, terkejut dengan nikmat yang Tuhan buat. Bila nak sampai ke rumah ni? Kan? Ini yang menjadikan perjalanan daripada padang mahsyar nak sampai ke rumah kita berjuta tahun. Beribu tahun baru nak sampai. Yang tadi cerita dah lepas berjuta-juta dah. Dah jumpa dengan imam-imam ajak pergi rumah dia. Pakat-pakat dan burak tuan-tuan. Bila mana hamba sampai di pekarangan pintu pagar rumah imam, hamba tengok di laman rumah imam ni tuan-tuan penuh dengan pokok-pokok daun kayu. Pokok mangga ada, pokok durian ada, pokok manggis ada, pokok dokong ada. Allah. Di laman penuh dengan pokok buah-buahan. Mana dalil? Nabi pernah berkata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tuan-tuan tempat cucuk tanam bagi akhirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nak bercucuk tanam bagaimana? Yakni kata Nabi, bertasbihlah kamu sebagai tanaman kamu di akhirat kelak. Bermakna tuan-tuan, satu tasbih yang kita buat pada hari ini menumbuhkan satu tanaman kita di syurga kelak. Maka jangan pelik kan? Walaupun kelak tuan-tuan besok ada syurga, tetapi kalau laman kita kosong, tak pelik Allah Ta'ala boleh buat. Syurga kita hebat, tapi laman kita kerepotan. Kerana apa? Di dunia kita banyak bertasbih. Bagi mereka yang rajin bertasbih, satu tasbih menerbitkan satu pohon, satu tasbih menerbitkan satu pohon. Maka di laman kita besok penuh dengan pokok-pokok daun kayu, keindahan fauna dan sebagainya. Satu. Yang kedua, dah pelik dah tengok pokok-pokok daun kayu, imam lama pula ajak masuk rumah dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Syurga ni tuan-tuan satu nikmat yang tak boleh cerita. Sebab bila mana buka-buka pintu di syurga ni tuan-tuan, kata Nabi, syurga ini dihiasi dengan 70,000 warna. Syurga dihiasi dengan 70,000 warna. Hijau pekat, hijau cair, hijau peluduk, Allah Akbar. Hijau belaka, satu warna je dalam syurga. Warna apa? Dalam syurga ni satu warna je, tak ada warna apa? Warna biru. Tuan-tuan kata bukan Ustaz Iwan kata. Bukan nak marah dah, tak ada kan? Dalam syurga ada warna biru. Baik. Kata Nabi, tiap-tiap perkara maka dihidangkan dengan 70,000 warna. Pinggan 70,000 warna, cenderia 70,000 warna, tiang 70,000 warna.
Di syurga satu dunia, satu tempat yang tak ada ikhtiar, yang tak ada qudrah, yang tak ada usaha. Bila sebut makan, nak makan apa Wan? Nak makan kambing. Sebut je kambing, kambing datang tanya nak masak apa. Ni hebatnya syurga. Kalau dunia tidak berasa nak makan kambing, kena kejar kambing dulu silap-silap kita kejar dia, silap-silap dia kejar kita balik. Kena sembelih dulu, kena lapah dulu, kena rebus dan sebagainya, baru nak sidang, baru nak buat kari, baru nak buat bulan, bermakna 2-3 jam baru nak makan. Itu nikmat dunia. Bila kita makan berasa sedap dah. Tapi nikmat syurga tuan-tuan, wala ikhtiyaratan wala qudratan. Tak ada usaha dan tak ada kuasa. Nak apa? Wan nak makan ayam. Sebut je ayam. Ayam terbang turun nak masak apa? Ayam tanya. Nak masak cili api, nak masak tom yam, nak masak goreng kunyit, nak masak 2-3 rasa. Contoh, imam kata, Wan mungkin tak pernah rasa di syurga kambing masak tom yam. Contoh, sebut je tom yam, tapi Tuhan datang kambing berpusing. Pusing tuan-tuan, Allah Akbar, tiba-tiba duduk atas magang dan sebagainya. Dengan takdir Tuhan tiba-tiba tak semena-mena, maka duduklah hidangan di atas depan kami. Itu baru sebut. Kalau sebut kambing nak masak apa? Nak masak panggang depan mata, panggang tiba duduk. Dah terduduk makanan, maka tiba-tiba nak makan. Di syurga tuan-tuan, telapak tangan tuan-tuan ni bersih-berseri, tak pernah melakukan kerja dan sebagainya. Sebab apa? Bila mana nak makan, maka puteri-puteri syurga yang sedang berterbangan akan turun kepada kita untuk menyuap makanan. Bukan puteri yang pakai tudung pink ni dah, puteri syurga. Allah